Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Besar jasa seorang cikgu mendidik aku menjadi budiman. Hati aku sudah diganggu melihat wajahmu terukir senyuman. Cia. Tu dia. Tak adalah ketentuan gurau saja. Cuba muka tersenyum sikit. Ini tidak monyok kerjanya. Bangun pagi monyok. Bangun pagi monyok. Asal monyok bangun pagi lah tu. Tengok belah kanan suami kita, cuba senyum. Tengok belah kiri isteri kita, cuba senyum. Saya tak kahwin lagi. Tengok kawan belah kanan, cuba senyum. Tak ada kawan, #lonely forever. Kawan pun tak ada, kahwin pun tidak. Jadi kahwinlah supaya apa? Kita tidak kesunyian. Baiklah, kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberi dan mengekalkan kita dengan pelbagai nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung segala pemberian nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak dapat kita nak hitung kerana terlalu banyak. Apapun kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bagaimana? Ada mata, kita tonton benda yang baik, macam tanyalah ustaz. Ada telinga, kita dengar perkara yang baik, macam tanyalah ustaz. Dan ada kaki, kita melangkah ke tempat yang baik, insya-Allah. Baiklah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita nak membincangkan tentang satu topik hadis, iaitu mukmin yang hebat. Mukmin yang hebat bersama dengan panel kita. Kalau tengok panel kita pada pagi ini, kita pun rasa nak senyum. Tengok senyuman yang bila diukir di bibirnya. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Senyum sokmo Ustaz. Orang Ganu Ustaz kalau dipanggil senyum sokmo ke kan? Ni kelebihan makan kerupuk. Selalu makan kerupuk jadi senyum sokmo. Senyum sokmo Ustaz. Senyum sokmo dah. Itu kelebihan Ustaz kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan kepada anda yang mungkin ada soalan yang ingin diajukan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011 1233 6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, sebelum saya nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini, suka saya untuk mengajak kita semua melihat sebentar statistik COVID-19 di Malaysia khususnya. Kalau tengok kes keseluruhan yang berlaku semalam, kita boleh lihat di kaca TV kita. Okey. Semalam kes baharu dicatatkan sebanyak 563. Kes kematian dicatatkan 2 orang dan kes sembuh dicatatkan 109. Ini menunjukkan kepada kita kes yang aktif setakat ini sebanyak 5,039, jumlah kes di ICU 98 dan bantuan alat pernafasan seramai 29 orang. Jadi inilah satu statistik yang amat menggusarkan kita, yang amat membimbangkan kita. Apapun, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipelihara dari wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Baiklah, saya fikir tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk sedikit pencerahan tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada sahabat saya Dai Hakim. Bujang lagi. Alhamdulillah Ustaz, dah kahwin satu. Alhamdulillah. Kepada kru-kru, alhamdulillah abang-abang kameraman kita dan khususnya para penonton yang dikasihi sekalian, yang menonton di TV, yang menonton live Facebook. Saya pun tengok ramai ni yang sedang memandu nak pergi kerja, dia on tanyalah Ustaz. Ya Allah, moga-moga diberkati perjalanan, dipermudahkan urusan, insya-Allah. Jangan lupa share dan tag rakan-rakan. Betul. Okey. Kita nak bincang pada pagi ini berkenaan dengan mukmin yang hebat. Mukmin yang hebat. Ada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Maksudnya orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah.
pada kedua-duanya ada kebaikan. Ada lagi sambungan hadisnya, ihris ila ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Panjang hadis ni. Tapi asasnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada kita, orang beriman yang kuat lebih disukai oleh Allah nak banding dengan orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair. Pada kedua-duanya ada kebaikan. Maka kita berusahalah untuk menjadi orang beriman yang kuat. Okey. Tajuk kita mukmin yang hebat. Okey. Apa sebenarnya ukuran hebat? Kita macam mana nak kata, oh dia hebat? Macam mana? Adakah sadar ke? Adakah sadar? Oh hebat dia ni, pitih banyak ke? Betul. Hebat dia ni, anak ramai ke? Hebat dia ni, isteri cantik ke? Bisnes besar ke? Adakah itu dikira hebat? Yang pertama sekali, bila seseorang itu orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat dan seluruh rukun iman, dia tu orang hebat dah. Allah. Sebab tu Rasulullah kata, wa fi kullin khair. Di kalangan mukmin ada yang lemah, ada yang kuat dari segi fizikal. Kedua-duanya hebat dah. Bila dia pilih untuk beriman, untuk sembah Tuhan yang mencipta dia, dia orang hebat dah, dia beriman. Kita nak tanya, siapa yang cipta kita? Siapa cipta kita? Apa ajaran yang cerita tentang our creation? Who created us? Siapa? Saya pagi-pagi jemaah ni cakap Terengganu. Memang macam tu tak? Tambah lagi kalau tak mandi. Jadi, siapa yang mencipta kita? Bila kita memilih untuk menghambakan diri kepada Tuhan yang cipta kita, kita dah hebat dah. Sebab kita membuat pilihan yang betul. Tuhan itulah yang beri rezeki pada kita. Tuhan itulah yang menurunkan hujan. Tuhan itulah yang menjadikan siang dan malam. Kita pilih dia sebagai Tuhan untuk kita sembah, untuk kita hambakan dia. Kita dah jadi orang hebat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ni asas yang penting juga, dalam surah Ali Imran ayat 139. Boleh ambil nota ni. Yang menonton online kat Facebook, tulis kat ruangan komen. Tulis balik ya. Tulis kat ruangan komen. Surah Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan sedih, jangan rasa hina, sedang sebenarnya kamulah orang yang tertinggi, al-a'laun, yang paling hebat, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat Nabi, bila perang, adalah yang cedera, ada yang gugur syahid. Jadi ada sahabat yang rasa macam sedih sikitlah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan mereka, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan sedih, jangan rasa hina, kamu berada di tempat yang paling hebat, yang paling mulia, sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ciri-ciri dia lagi yang mungkin kita bincang. Sekadar itu sedikit mukadimah pada permulaan ini. Maknanya hari ini kalau kita jadi orang beriman pun dah beruntung. Apatah lagi menjadi orang beriman yang kuat, lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Apapun kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi mengekalkan kita dalam nikmat iman. Baiklah, kita ada soalan yang pertama di pagi ini, Ustaz. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita Mazni Hassan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i serta kru yang terlibat, seandainya seseorang itu sering diuji dengan sakit yang berpanjangan dan hidupnya sentiasa berada dalam kesempitan, bagaimana hendak menjadi mukmin yang hebat jika diri sendiri pun kadangkala bergantung dengan ihsan orang lain? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mazni Hassan atas soalan. Bagaimana, Ustaz? Yang pertama sekali, surah Al-Mulk ayat nombor 2.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian, kehidupan dengan tujuan apa? Liyabluwakum, untuk Allah uji kamu. Allah nak uji. Kehidupan ini adalah untuk ujian. Nak uji apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Ahsanu, kata Ibn Abbas, ay aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan yang paling baik ialah yang paling tepat dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan cara yang Nabi ajar, dan yang paling ikhlas. Itu Allah nak uji. Okey, jadi yang pertama, nombor satu, kita faham bahawa kehidupan ini adalah ujian. Betul. Yang kedua, ujian ada pelbagai. Ada ujian kemiskinan dan ada ujian kekayaan. Kaya pun diuji, Ustaz. Diuji. Ada ujian sihat. Ada ujian sakit. Mana lebih hebat, ujian sihat ke sakit? Allah. Kita tengok, yang lulus banyak yang mana? Yang sakit, Ustaz. Yang sakit, dia jadi ingat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadi ingat Allah. Kan? Masa sihat, sihat. Betul. Kadang-kadang semayang pun tinggal. Karaoke. Konon kata cari rezeki sampai tak semayang. Allah Akbar. Dia nak tunggu sakit, kena go out dulu. Allah, makan daging malam tak makan kacang, kena go out. Sakit ni susahnya nak semayang, kena go out. Baru ingat Allah. Allah. Jadi ramai mana yang tak lulus ujian sihat. Dia gagal ujian ketika senang. Ya. Dia ada kawannya yang jobless, kena berhenti kerja. Dia masih bekerja. Kadang-kadang dia diuji, Allah masih beri rezeki pada dia, boleh kerja lagi. Orang PKP, orang kena buang kerja, dia boleh kerja lagi. Itu pun ujian. Betul. Dan minta maaf saya cakap, agak ramai yang tak lulus. Allah. Sebab dia tak bersyukur. Mana itu ujian juga untuk dia. Ustaz mana tahu ramai yang tak lulus, ramai yang tak bersyukur. Sebab Allah beritahu dalam Quran. Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Mana dia gagal dalam ujian nikmat. Dikala orang lain sedang diuji, tak boleh kerja, tak boleh bisnes, dia masih gaji masuk lagi. Tapi semayang tinggal. Allah. Tapi tipu isteri. Tapi tidak bersyukur pada Allah. Dia gagal dengan ujian itu. Kak yang tanya tadi, dia kata dia kesempitan. Dia masih bergantung pada orang bagi duit untuk beli ubat. Mungkin suami dia dah meninggal ataupun bercerai, dia perlu kerja pun gaji seadanya. Tapi dia dalam keadaan dia susah itu, dia tak lupa Allah. Dia jaga tanggungjawab. Dia solat. Dia masih jaga amanah didik anak. Dia susah. Dia selalu minta dengan Allah, Ya Allah, bagi rezeki padaku. Sebenarnya itu ujian untuk dia dalam konteks itu, tapi dia menjadi dekat dengan Allah. Dan dia tak lupa terima kasih pada orang tolong dia. Saya ada kenal seorang makcik. Dia kerja dia, penyapu. Kerja penyapu ke dia? Dia tukar sapu-sapu. Tukar sapu-sapu ni kita panggil apa? Cleaner lah. Tapi kita panggil apa? Penyapu. Pembersih lah, pembersih. Tukang sapu. Jadi acik ni, dia kerja tukang sapu. Suami dia tak ada. Tapi dia membesarkan anak dengan baik. Allah. Anak dia jadi anak yang insya-Allah anak yang soleh. Walaupun duduk di kalangan orang susah, anaknya dia sendiri jaga solat. Anaknya tak isap rokok pun. Mana duduk di kalangan, ialah suasana environment tu, kita ingat, rokok pun tak isap. Dia susah. Kalau kita faham bahawa susah itu Allah tak sayang, dia tak boleh jadi mukmin, itu silap. Kita kena faham bahawa pelbagai bentuk ujian. Ada orang yang dia rasakan bahawa, Ustaz, saya dah 13 tahun kahwin, tak ada anak lagi. Ya, itu ujian. Tapi jangan lupa, yang ada anak pun ujian. Betul. Yang ada anak, ada anaknya jantung berlubang. Juga ujian. Ada yang ada anak, anaknya dibesarkan oleh gadget sahaja. Allah. Ujian. Zatu. Jadi berbeza. Orang mukmin yang hebat, dia mungkin kaya, dia mungkin miskin, dia mungkin sihat, dia mungkin sakit. Tapi sudah pasti berdasarkan hadis yang kita baca tadi,
Orang mukmin yang Allah paling sayang ialah yang kuat. Ya. Kuat dengan makna sihat tubuh badan, kuat mungkin kuat dari segi keuangan, material. Dengan kekuatan itu dia rajin bayar zakat, dia bersedekah, dia tolong orang, dia selesa untuk beribadah. Ustaz, macam mana kalau mukmin yang miskin tadi? Wa fi kullin khair. Rasulullah sebut both of them. Ni lebih makan kepuk ni. Kan? Jadi dua-dua orang mukmin baik. Wa fi kullin khair. Pada kedua-duanya baik. Yang sihat mukmin baik, yang sakit baik. Yang kuat baik, yang lemah pun selagi mana dia mukmin, dia baik. Tapi sudah pasti yang kuat itu lebih baik. Betul. This is kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya rasa Ustaz, saya pun kena makan kepuk lah Ustaz. Kita pun nak speaking juga pagi-pagi ni. Baiklah. Maknanya hari ni kalau semua orang boleh jadi mukmin yang hebat. Tak kata saya tak kaya, saya jadi mukmin yang biasa je lah. Tak, semua orang mampu menjadi mukmin yang hebat. Tinggal kita usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi motivasi. Ya, betul. Supaya kita berusaha betul. untuk menjadi mukmin yang kuat. Ya. Jangan kata tak apalah Jangan guna ayat tak apalah, kita kena banyakkan usaha. Baiklah Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapakah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ilyas dari Kampung Pinang. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Pulau Pinang, apa khabar? Pulau Pinang, apa khabar? Dengar suara Ustaz. Ya, dengar. Silakan. Soalannya begini. Ya. Bagaimanakah cabaran yang kita hadapi masa Covid ni? Semasa Covid lah, kita nak jadi mukmin yang hebat. Semasa zaman Rasulullah ni, para sahabat berdepan dengan Nabi Muhammad, boleh bagi tarbiyah, nasihat. Ada kekuatan di hadapan mereka. Bagaimana dengan kita hari ini dengan keadaan, dengan kepayahan, kesusahan, walaupun kita melakukan kebaikan, melakukan suruhan Allah, bagaimana untuk mendapat kekuatan ini untuk menjadi mukmin yang hebat ni, bergantung dengan 100% pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kadang minta tips daripada Ustaz lah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas dari Air Hitam, Pulau Pinang. Cantik soalan tersebut. Ialah kalau dulu di zaman Rasulullah datang ujian, ada Rasul yang bagi nasihat. Di zaman ini Ustaz, lagi COVID-19. Bagaimana pergantungan kita Ustaz? Ya. Sama ada ujian COVID ataupun ujian-ujian lain. Ya, betul. Tapi kita bincang secara khusus. COVID-19 ini memang sekarang ni memang satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala seluruh dunia hari ini. Yang pertamanya menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang sombong tertunduk. Tak maknanya berhadapan dengan suasana sekarang. Soalan tadi, macam mana kalau zaman para sahabat, mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada masalah, bila ada ujian, mereka dapat didikan direct dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang Rasulullah dah tak ada. Tapi Rasulullah berpesan pada kita, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Iaitulah dua perkara ini kalau kamu berpegang, kalau kamu jadikan panduan, kamu tak akan sesat, kamu tak akan lemah. Apa dia dua perkara itu? Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Okey, Ustaz, Rasulullah dah tak ada tapi Rasulullah tinggal Quran, Rasulullah tinggal hadis-hadis baginda. Dan saya macam mana? Saya tak belajar bahasa Arab ataupun tahulah sikit-sikit bahasa Arab. Assalamualaikum, syukron. Jadi, macam mana Ustaz? Rasulullah juga berpesan satu lagi. Innal ulama warasatul anbiya. Rasulullah pesan bahawa para ulama mereka adalah pewaris Nabi. Nabi dah tak ada, tapi Rasulullah dah pesan pada kita para ulama. Ulama ini mereka adalah pewaris Nabi. Mereka lah bila kita dekati para ulama, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dalam majlis ilmu itulah kita akan terjumpa nasihat-nasihat yang diterangkan oleh para ulama yang ditinggalkan oleh Rasul tadi.
kita terpaksa terima hakikat bahawa kita hidup zaman kita. Kita bukan lahir zaman Nabi. Kan? Kita hidup zaman kita. Maka life must go on. Kehidupan mesti diteruskan. Tapi Rasulullah dah pesan. Ulama, mereka lah yang akan mengingatkan kita. Mereka lah yang saya sebut tadi pun yang ulama sebut. Betul. Yang ulama yang syarahkan ayat Quran kata bahawa ujian ini ujian senang, ujian susah. Ujian ada COVID dan ujian tak ada COVID. Allahu Akbar. Sekarang ada masjid, ada tempat yang terpaksa hold dulu aktiviti masjid, stop dulu. Ujian lah kan. Tapi masa masjid buka dah baru ni, datang tak? Baru ni kan dah buka kan? Masa masjid buka dah. Masa dah di SOP dilonggarkan. Berapa ramai yang bersyukur dan mematuhi peraturan yang telah diatur, yang telah disusun, yang merupakan ikhtiar kita. Ya. Jadi soalan tadi bagus, maka jawapannya banyakkanlah hadir majlis ilmu. Betul. Ustaz, nak pergi majlis ilmu pun masjid tak boleh nak pergi sekarang macam mana? Alhamdulillah, dengan teknologi yang ada pada hari ini, ada di TV boleh tengok, tanyalah ustaz. Ada yang boleh tengok, ustaz, saya nak pergi kerja, saya ada tempat nak pergi hantar anak sekolah. Sambil itu dia boleh on handphone dia dalam kereta. Jangan lupa share. Jangan lupa tag rakan-rakan kita yang lain. Antara hikmah PKP yang berlaku, COVID berlaku. Saya sendiri memang di page saya, memang yalah dah duduk dalam rumah, kita duduk buat live. Kita buat live di page kita, Facebook kita, buat live. Ada sahabat-sahabat lain ramai juga yang buat. Antara feedback yang kita dapat, ini kita kata COVID ni, ada yang bagi feedback, ustaz, saya selama ni saya kerja. Allah. Balik, lewat, semua tak sempatlah nak pergi dengar kuliah-kuliah kat Masjid Surau. Jadi, bila work from home, saya sambil-sambil scroll Facebook. Jadi saya jumpa banyak kuliah-kuliah. Allah. Bila jumpa kuliah rasa seronok. Bukan kuliah saya sajalah, tapi dia share. Ustaz ni. Menyebabkan rasa seronok. Jadi saya tengok lagi bila PKP dah stop sekejap baru ni, dah boleh buka. Saya jadi rasa seronok majlis ilmu, saya mencari-cari lagi. Mungkin ini menjadi hikmah. Jadi soalan yang tanya tadi, ya betul. COVID ni ujian. Ada orang kena berhenti kerja, ada orang berniaga, salesnya drop, ada yang terpaksa berhentikan bekerja, ada yang diberhentikan. Memang ujian lah. Tapi dalam masa yang sama, ada yang bisnesnya 3 kali ganda naik. Allah. Online. Sebab dia sentiasa berfikir untuk menjadi mukmin yang kuat. Aku bisnes, kat sini masalah. 1 pintu tertutup, aku cari 10 lagi pintu. Usaha. Itu penting, usaha. Sebab dia faham Rasulullah kata, orang mukmin hebat, yang lebih Allah suka, yang kuat. Jadi dia bersungguh, lalu Allah pasti buka jalannya, insya-Allah. Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz atas pencerahan. Kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Insya-Allah kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam rancangan Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita membincangkan tentang topik hadis, iaitu
Mukmin yang hebat bersama dengan panel kita Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1888 1677, ataupun kalau akak ada internet, akak boleh WhatsApp kami ke nombor 0111233680, atau terus ke Facebook kami, tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu mukmin yang hebat. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya di pagi ini. Soalan dari Sal Rasid Cikci yang diajukan di Facebook. Assalam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alim ulama, salafus soleh merasakan musibah itu suatu nikmat dan umpama berita gembira yang memberi kelapangan hati, seperti mana bersyukur ketika musibah, bersabar ketika nikmat. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mukmin yang hebat, kuat, lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mohon kupasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Sal Rasid Cikci yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Nama Jepun Ustaz Apa dah? Nama Jepun Oh. Sal Rasid Cikci. Oh, Jepun ke? Arigatou gozaimasu. Okey. Soalan bagus dia tanya tadi. Memang bagaimana para sahabat, bagaimana para salafus salih apabila mereka terima ujian, musibah, mereka bersyukur. Biasa kita dengar kena musibah, sabar. Tetapi para sahabat salafus soleh mereka level lagi tinggi. Dengan musibah mereka bersyukur. Mereka adalah generasi contoh. Generasi yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila berlaku musibah mereka tidak melihat musibah. Tetapi mereka lihat apa? Mereka lihat siapa yang izinkan perkara itu berlaku. Sebab itu bila berlaku musibah, mereka terus sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Betul. Jadi satu, dia ingat Allah. Sebab tu dia boleh rasa bersyukur. Sebab dengan musibah ni dia rasa bahawa hatinya lebih terjentik untuk ingat Allah. Sebab tu dia rasa seronok bila berlaku musibah. Yang kedua, mereka faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Ada hadis ataupun hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ada hadis menyebut, maksud yang pertama tadi, sesungguhnya Allah, bila Allah sayang sesuatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, Allah uji dia. Ada hadis lain, yufaqihu fiddin. Allah beri kefahaman agama kalau Allah nak kebaikan. Tapi antaranya Allah uji dia dengan musibah. Sebab itu para sahabat bila berlaku ujian, mereka bersyukur. Mereka, Nabi kata kalau Allah sayang pada seseorang, Allah akan uji dia. Nabi kata kalau Allah nakkan kebaikan untuk seseorang, Allah akan uji dia. Sebab tu dia rasa seronok. Ustaz sedaplah cakap-cakap. Ustaz tak faham keadaan saya sekarang, Ustaz. Ustaz cakap sedaplah. Kita tugas kita baca yang Nabi pesan. Alhamdulillah ada rancangan Tanyalah Ustaz boleh sampai ke rumah-rumah, masuk ke handphone secara live. Kita nak pesan apa yang Nabi beritahu. Bila kita ingat, begini para sahabat. Dan sebenarnya saya sendiri, para penonton dikasihi sekalian, saya sendiri memang ada jumpa insan-insan yang sebegini. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah lah, saya sebenarnya peringkat awal saya sedih sangat. Saya kena tipu di partner saya sendiri. Berjuta saya kena tipu dalam bisnes. Saya jatuh seketika, Ustaz. Tapi saya kena balik, Alhamdulillah. Saya sendiri pun selama duduk partner dengan dia, nak bayar zakat pun susah. Sebab share. Betul. Nak bersedekah, lagilah susah. Bahkan saya sendiri sebab partner, Ustaz. Kadang-kadang dapat projek, dia ni bagi rasuah, dia ulur, dapat job. Dah kita partner. Jadi selama ni saya duduk partner dengan dia, rezeki saya tak berapa bersih. Dia tipu saya, Ustaz. Saya kena tipu 3 juta, Ustaz. Banyak. Partner tipu. Tapi sekarang ni saya buat bisnes sendiri, tapi saya rasa lebih selesa, Ustaz. Saya boleh bayar zakat, saya boleh bersedekah. Taklah sebesar bisnes sebelum ni. Tapi saya bersyukur punya musibah yang berlaku itu,
saya lagi senang untuk lebih dekat dengan Allah. Ada orang macam tu. Jadi, ini sebab itu penting kita bersangka baik dengan Allah. Inilah sifat para sahabat. Kalau yang tanya tadi, kenapa para sahabat boleh begini? Kenapa para salafus salih? Sebab mereka sering diingatkan dengan hadis-hadis, dengan ayat Quran. Dan kita boleh tak nak jadi macam tu, Ustaz? Insya-Allah boleh. Caranya macam mana, Ustaz? Kita selalu mendengar tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kita selalu mendengar terjemahan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mendengar kisah para sahabat ketika kita diuji. Kalau dalam berdakwah, ketika kita diuji, bacalah kisah Rasulullah, bacalah kisah para sahabat. Ketika kita sedang diuji, baca kisah-kisah para sahabat. Ia akan motivate diri kita untuk untuk mencontohi generasi mukmin yang benar-benar kuat ini. Sebab tu mereka jadi generasi yang hebat. Ya. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Makna hari ini kalau kita nak jadi orang yang hebat walaupun dilanda ujian, ingat dua perkara. Kita ingat Allah. Datangnya musibah itu dari Allah, dan yang kedua kita faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan terima ujian tersebut. Baiklah Ustaz, kita ada seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai dan kru Tanya Ustaz TV 39 Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sudan. Ya. Cam suara tu. Silakan. Wes mangan apa orang? Wait. Ini nak harapan lah Ustaz. Ustaz pun boleh cakap Jawa. Ustaz Penang boleh semua boleh Ustaz. Orang Terengganu cakap Jawa. Ya, Tajwid jadi tak tajwid? Okey. Okey, dipendekkan cerita gini Ustaz Jadi maknanya kerja yang hebat mukmin yang hebat. Ustaz dia buat contohnya dia buat sembahyang tahajud. 2 rakaat tapi tak pernah tinggal Ustaz dengan orang yang buat tahajud sampai 10 rakaat, 12 rakaat tapi sekali aja Ustaz. Maknanya kalau dia buat tahajud walaupun 2 rakaat dia berterusan. Satu contoh, kalau dia berderma Ustaz, RM1 pun memang tak pernah putus. Hari-hari bagi. Tapi kalau dia bagi yang lain tu maknanya kalau dia beli 100 ke apa atau contohlah RM100 sekali aja Ustaz. Jadi yang mana hebat Ustaz? Yang hebat yang istiqomah yang maknanya berterusan ke atau macam mana? Minta penjelasan Ustaz pagi ini. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih banyak-banyak semua Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon dari Sukudai, Johor, pemanggil setia hujung nyawa kita. Suara dia subhanallah, semangat hari pagi ni, alhamdulillah. Bukan Ustaz ini. Ialah ada orang dia mampu RM1 dan ada orang dia mampu banyak. Dan ada orang juga walaupun RM1 tapi istiqomah. Bagaimana Ustaz? Ya. Dia semangat tu sebab dengar speaking Jawa. Terima kasih pada anda yang bertanya dan pada para penonton yang dikasihi sekalian. Ada orang dia tahajud 2 rakaat setiap malam. Betul. Istiqamah, konsisten. Ada orang dia terkejut tahajud 20 rakaat. Lepas tu tak buat-buat dah. Tunggu bulan Ramadan tahun depan pula. Allahu Akbar. Ada orang dia bersedekah seketul RM500. Sekali tu je. Lepas tu bila last sekali sedekah 5 tahun yang lalu. Ada orang dia bersedekah mungkin RM5, mungkin RM2, tapi istiqamah. Inilah amalan. Wa in qalla ma dawama wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah yang continuous, yang berterusan. Sama. Dia berterusan. Istiqamah. Carilah istiqamah. Tak perlu sibuk cari karamah. Ada orang sibuk nak dapat karamah. Apa amalan? Kalau saya amal, saya boleh jadi karamah. Saya boleh dapat karamah. Tak payah sibuk nak cari karamah. Sibuklah diri kita untuk istiqamah. Ikhlas kerana Allah. Istiqamah. Karamah pertolongan Allah akan datang. Ini janji Allah. Kan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang yang berkata rabbuna Allah, Allah Tuhanku. Thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Maka turun malaikat beritahu pada mereka, jangan sedih, jangan susah. Jadi soalan tanya tadi antara dua. Yang tahajud 2 rakaat istiqamah, mana lebih baik dengan yang tahajud 8 rakaat, 10 rakaat tapi tak istiqamah? Jawapannya, yang tahajud 2 rakaat istiqamah lah yang lebih baik.
yang sedekah RM2, RM5 setiap hari. Yang lebih baik daripada sedekah banyak sekali bagi. Tapi, apa kita bincang? Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada Allah. Kalau yang 2 rakaat tahajud istiqamah tiap-tiap malam, ada yang 10 rakaat istiqamah tiap-tiap malam, dia kuat untuk istiqamah, maka dia yang lebih disukai oleh Allah. Yang 2 rakaat Allah suka juga. Yang bersedekah istiqamah, sedekah RM2, sedekah RM5. Tapi kalau ada yang bersedekah sekali bagi 50, 100 dan dia istiqamah, sudah pastilah ini yang lebih kuat. Lebih Allah suka. Yang tadi Allah suka juga. Jadi hadis ini automatically memberi motivasi pada kita untuk menjadi yang lebih kuat. Dan dalam masa yang sama, para penonton yang dikasihi sekalian, kita kena faham satu perkara juga, bahawa iman yazidu wa yanqus. Iman fluctuates. Dia naik, turun. Macam graf kan? Kita tengok graf saham, ada dia downtrend, ada dia uptrend kalau saham. Jadi iman yazidu wa yanqus. Iman juga fluctuate. Ada masa bertambah, ada masa berkurang. Bila bertambah Ustaz? Bila kita buat amal soleh bertambah. Bila kita duduk dengan orang soleh, iman jadi semakin kuat. Bila kita hadir majlis ilmu, tengok tanyalah Ustaz, dengar nasihat, iman kita, pengharapan kita dengan Allah, kita ingat bahawa aku diuji. Ada orang yang diuji lebih teruk daripada aku. Iman kita bertambah kuat. Ada masa iman turun. Bila turun? Bila dia buat maksiat. Bila dia duduk dengan geng-geng lara dia. Geng-geng makcik-makcik pembawangan dia. Rasa seronok, tajuk best ni. Dia bercerai tu. Tahu tak kira apa? Jadi, masa tu iman turun. Jadi, orang mukmin dia sentiasa fikir tentang iman dia. Dia jaga supaya sentiasa uptrend, supaya sentiasa kuat. Itu yang benar-benar hebat. Baiklah, maknanya hari ini kalau boleh kita istiqomah tu yang pertama, dan yang kedua kita tambah baik Ustaz. Kalau kita buat 2 rakaat, cuba usaha untuk buat 4 rakaat, 6 rakaat. Kalau sebelum ni sedekah RM1, RM5, kita cuba usaha untuk naikkan kepada RM10, tetapi istiqomah insya-Allah. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Insya-Allah kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik hadis iaitu mukmin yang hebat bersama dengan panel kita, guru kita Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, yang ingin ajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 18881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 0111233680 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka, komen dan kongsi. Kongsi saya tak pernah dengar Ustaz. Share. Abang kata Ustaz tadi share. Tekan butang share supaya ramai lagi dapat tahu tentang perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Baiklah, kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Silakan tuan. Abdullah Osman daripada Serban. Ya tuan Ada Abdullah. 2 perkara lah. Mukmin yang hebat ya. Solat tak tinggal, tahajud tak tinggal, semuanya dia buat.
termasuk segala sunnah. Tetapi masih melakukan riba, suka inai orang, buat fitnah, menipu dalam perniagaan. Jadi macam mana orang macam ni, Ustaz? Jadi tak tahulah macam mana. Lagi satu, amalannya kurang. Tetapi taat pada ibu bapa, selalu kuat berselawat dan cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari dirinya sendiri. Jadi orang macam ni adakah disukai Allah? Minta penerangan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang sudi bertanyakan dua soalan. Yang pertama tentang ada seorang ni dia solat kan, tapi dari sudut ambil juga riba, buat juga maksiat. Yang kedua ni amalannya biasa-biasa tapi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih pada yang bertanya. Tadi Da'i Hakim sebut tentang Facebook. Semasa iklan saya sempat tengok je. Ramai sahabat-sahabat yang menonton, dia ambil gambar, dia share pula kat Facebook kita. jadi bertambah semangat kita. Mana ada yang menonton tu, dia ambil kat skrin, dia share kat komen. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Balik nanti saya tengok balik setengah balik kat Facebook saya. Okey, yang tanya tadi, ada orang dia solat, tahajud, dia puasa sunat, dia baca Quran, tapi dalam masa yang sama dia masih terlibat dengan riba. Dia masih terlibat share berita-berita fitnah, dia menjadi penyambung lidah. Allahu Akbar. Kita kena ingat, kita beriman bahawa dosa, para ulama sebut ada dua kategori. Ada dosa kita dengan Allah, ada dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan Allah, kita tinggal salat, kita tak tutup aurat, kita tak bayar zakat. Dosa ini kita bertaubat, taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh, tak nak buat dah, benci, bodohnya aku dulu. Ya Allah, aku tak nak buat dah. Salat pun kita jaga dah, insya-Allah Allah terima. Pintu taubat sentiasa terbuka selagi mana nyawa tak sampai ke halqam. Itu dosa dengan Allah. Ada pun dosa dengan manusia. Dosa seperti disebut tadi, tipu duit orang, fitnah, maka ini bahaya. Ini terpaksa kita pikul hingga ke hari akhirat, kecuali kita selesaikan di dunia ni. Kalau berkait dengan hak orang, kita beri balik. Tanah dia yang kita ambil, tunai balik. Duit dia yang kita tipu, bayar balik. Fitnah dia yang kita sebar, kena declare balik. Bahawa yang aku share kat Facebook, yang aku tag dalam, aku share dalam grup WhatsApp, itu tak betul. Kita kena perbetulkan balik. Okey, disebut juga tadi riba. Riba ni, Allahu Akbar. Sedang penonton yang dikasihi sekalian, mungkin boleh bincang khas tajuk riba. Dosa riba, antara ciri orang beriman, dia tinggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah sebut di dalam Al-Quran, wahai orang beriman. Dia tak seru orang tak beriman. Dan kalau orang tak beriman, dia tak respon ayat ni. Betul. Bila ayat panggil, hei orang beriman. Jadi kalau kita orang beriman, kita rasa, apa dia ya Allah? Kalau kita tak ada iman, tak ada kaitan dengan aku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saki-baki riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah. Bukti iman yang sempurna, tinggalkan riba. Apatah lagi Allah beri amaran. Dalam sambungan ayat, ada ayat kan Allah sebut, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Kalau kamu tak buat, maksudnya tak tinggalkan urusan riba, isytiharlah perang dengan Allah. Isytihar perang dengan Allah. Kata Ibnu Abbas, berdasarkan ayat ini, di hari akhirat nanti dikatakan kepada orang yang terlibat dengan riba, khudhu aslihatakum, ambillah senjata-senjatamu untuk berperang dengan Allah. Ya Allah, yang terlibat dengan riba. Ustaz, dah saya beli rumah ni macam mana Ustaz? Refinance. Orang beriman, dia takut. Ustaz, kalau refinance saya rugi dalam 20,000 Ustaz. Tak apalah rugi duit daripada kena isytihar perang dengan Allah. Yang terlibat dengan riba. In kuntum mu'minin. Kena tinggal riba kalau betul-betul beriman. Satu lagi dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, riba ada 73 bab.
Makna riba ni Nabi kata ada 70 lebih jenis. Ada lebih 73 pintu. Yang paling ringan dosa riba seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Allah. Paling ringan tu. Allahu akbar. Riba. Sebab tu Allah isytihar perang. Dalam bab dosa ni ada dua yang Allah isytihar perang. Satu, orang yang terlibat dengan riba. Yang kedua, hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang kedua yang Allah isytihar perang ialah orang yang menyakiti wali-wali Allah di atas muka bumi ini. Orang yang menyusahkan, yang memfitnah, yang character assassination, yang bunuh karakter, yang hina para wali Allah, para ulama yang saleh, wali-wali Allah. Orang ni pun Allah isytihar perang pada mereka. Dua golongan. Satu lagi yang terlibat dengan riba. Maka bila iman, ia adalah merangkumi semua. Kalau kita kata kita semayang dah tapi riba terlibat, itu masalah, problem pada iman kita. Sebab kita ni bukan boleh pilih-pilih. Yang ni aku nak ikut, yang ni aku tak ikut. Kerana ini adalah perangai Yahudi Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Allah sebut dalam Quran, adakah kamu beriman sebahagian dari Quran dan kamu kufur sebahagian? Buat baik dengan mak, kamu beriman. Bab solat, kamu beriman. Bab puasa, kamu beriman. Tapi bab riba, kamu kata dah orang lain semua buat, saya ambil lah. Bab melaksanakan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, kita kata ni biarlah dulu. Jadi kita pilih-pilih. Dalam bab rasuah, kita kata ustaz bukan kontraktor. Tak ulur, tak dapat job ustaz. Yang maknanya bab agama ni dia pilih-pilih. Allah sebut dalam Quran, cerita perangai Bani Israel. Dan yang mereka pilih-pilih dalam kitab mereka. Yang ni mereka kata, okey, ni kita amal. Yang ni kita, tak apalah, kita tak ikut. Dan Allah Ta'ala sebut, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum. Tidak adalah balasan orang yang perangai pilih-pilih hukum Allah ni, melainkan khizyun fil hayati dunia. Di dunia dia hina. Mungkin dia duit banyak, tapi dia hina. Mungkin dia ramai pengikut, tapi dia hina di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Di hari akhirat mereka ni dikembalikan pada azab yang lebih teruk. Bila jenis beriman separuh-separuh tadi. Maka tak salah, bagus dah yang kita kata semayang tahajud tu bagus dah. Yang riba tu tak bagus. Jadi kita tak kutuk yang solat dia. Betul. Kita katakan bahawa solat kita yang sempurna akan mencegah kita daripada buat perkara keji dan mungkar. Kita perbaiki lagi lah. Yang solat jaga, baca Quran bagus, jaga mak bagus, taat pada Allah dan sayang pada Rasulullah bagus, selawat banyak, bagus dah tu. Cuma yang lain-lain lagi tu, sempurnakanlah iman kita. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini jangan sampai kita jadi orang Yahudi, kita buat separuh, tinggal separuh. Agak-agak tak kena dengan nafsu, kita tinggalkan. Ini adalah ciri-ciri orang Yahudi, mohon jauh dari sifat diri kita, insya-Allah. Baiklah, kita ada soalan seterusnya. Ram Deseru bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah sifat-sifat yang perlu ada pada seorang mukmin yang hebat? Di akhir zaman kini, masih ada yang tidak menjaga adab, tidak menjaga akhlak. Masihkah ada harapan untuk menjadi seorang mukmin yang hebat? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Anda pun kalau nak tanya soalan, nak terpilih soalan anda, jangan lupa #biar tahu jangan keliru. Cantik soalan ni Ustaz, tentang kita semua nak jadi mukmin yang hebat. Tapi zaman sekarang ialah tak lari daripada fitnah, membawang dan sebagainya. Bagaimanakah ciri-ciri yang terbaik Ustaz? Kalau saya katalah, bos, saya seorang yang bermotivasi. Saya bab bekerja ni bos, saya faham. Integrity, competency, saya faham. Dalam hati saya ni memang very motivated. Hati saya ni memang bagus. Tapi saya datang kerja lewat. Saya delay kerja tak siap. Waktu kerja saya main Facebook. Waktu kerja saya main telefon. Betul ke apa yang saya kata saya ni bermotivasi? Saya mendakwa saya ni bermotivasi. Tipu. Kalau awak kata awak bermotivasi, ada kesedaran, buktikan dengan kerja bersungguh-sungguh.
Demikian dengan iman. Iman ma waqqara bil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman yang sempurna, iman tempatnya dalam hati. Buktinya kat mana? Buktinya pada adab dan akhlak. Buktikan kalau kita betul-betul beriman, kita menjaga akhlak, kita menjaga adab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah tanam iman kepada para sahabat. Bila kuat iman para sahabat, hasilnya pada adab dan akhlak. Jadi kita buktikan iman, natijahnya ialah pada akhlak. Sebab itu selalu kalau kita jumpa ayat Quran, alladzina amanu wa amilus salihat. Orang beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu sama ada ibadat khususiyah, solat, puasa, buat haji. Amal saleh juga ialah adab dan akhlak. Jaga akhlak kita. Dan ni satu lagi. Level lagi tinggi. Di kalangan yang baik akhlak pula. Nabi ajar ukuran. Allah. Ukuran bagaimana ni? Commercial break lah pula. Kita kena rehat dulu seketika. Ukuran di kalangan orang beriman, macam mana kita nak ukur di kalangan yang baik dan akhlak? Siapa yang lagi hebat iman dia? Sekejap lagi kita ukur. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Betullah kata Ustaz tadi, kalau ikutkan hari ini kita nak jadi yang terbaik. Bila jadi adab yang berakhlak, Ustaz pun kata tadi, ada lagi yang terbaik. Jadi kalau boleh kita nak jadi yang lebih terbaik berbanding orang yang ada adab dan akhlak walaupun kadar itu sudah terbaik. Baiklah Ustaz, sebenarnya kita ada masa lagi sikit. Mungkin ada lagi 5 minit sebelum kita nak commercial break. Tapi tak apalah, kita nak ajukan dulu soalan Ustaz. Boleh Ustaz? Kalau ada masa saya nak sambung. Saya ingat bagi commercial break kat saya tadi. Di kalangan orang yang berakhlak mulia, kita katakan bahawa iman buktinya adalah dengan akhlak. Okey. Ustaz, dia ni akhlak baik. Di kalangan yang akhlak baik ni, ada lagi terbaik. Mana yang paling baik? Allah Akbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala hadithun hasanun sahih. Riwayat Imam Tirmizi kata apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Allah. Wa khiyarukum linisaihim wa ana khiyarukum linisaihim. Rasulullah kata, di kalangan yang baik akhlak ini pula, ialah baik akhlak dengan kawan, dengan jiran, dengan adik-beradik, dengan kawan kat office kan. Di kalangan yang baik akhlak ini pula, mukmin yang paling kuat imannya ialah yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya. Wah, susah tu Ustaz. Dan kata Rasulullah, akulah yang paling baik akhlak terhadap isteri. Allah Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang kita ni nampak kat skrin TV macam baik je. Macam bagus Ustaz. Macam bagus. Kalau selfie kat Instagram tu penyayang je. Kan? Tapi orang tak tahu kita dengan isteri kita macam mana. Ada orang yang memang nampak dia selalu kat masjid. Dia selalu pergi masjid. Tapi kalau dengan isteri, lambat, cepat sikit. Bekeng dia. Bekeng. You know bekeng? Garam. Garang dia dengan isteri. Kan? Orang tak tahu kita di rumah macam mana. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah baginda akhlaknya sangat hebat dengan para isteri. Nak tahu kita ni kuat tak iman, macam mana akhlak kita dengan isteri? Tak tahu juga Ustaz. Yalah, macam mana akhlak kita dengan isteri kita di rumah? Orang tak tahu. Betul. Jadi kalau akhlak kita mencontohi akhlak Rasulullah, kita menghargai isteri, kita menjadi pendengar yang baik, kita bantu dia dalam perkara yang dia perlukan, kita cuba selesaikan masalahnya, itu kita sedang mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tanda iman yang kuat. Allah Akbar. Bukan senang hari ini kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita usaha untuk ikut menjadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita melihat seketika, insya-Allah kembali bergabung selepas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik hadis iaitu mukmin yang hebat bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Jadi kepada anda yang ada soalan boleh sahaja ajukan dengan membuat panggilan ke talian bebas tol 1888 1677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1233-6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekan like dan komen apa yang anda dapat daripada perkongsian Ustaz tadi, anda komen. Ataupun yang ketiga, kita tekan butang share. Moga-moga ada pahala atas sebaran ilmu pada pagi ini. Baiklah, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Nur Hisham Tuan Padang, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan khabar, saya Tuan? Alhamdulillah saya sihat. Dai dan Ustaz sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kadang-kadang dalam masyarakat ni, kadang-kadang kawan-kawan kita, kesaudara mara kita pun ada juga yang berperangai ni. Kadang-kadang dia bercakap, aku ni mulut aku je jahat, hati aku baik, aku tak sampai hati nak nyanyi ke orang, nak nyanyi ke siapa-siapa pun. Aku sering bersedekah, aku berzakat. Jadi aku solat, puasa dan sebagainya. Tapi mulut aku ni jahat sebab aku tak berapa nak boleh kontrol dalam masalah percakapan harian aku ni. Jadi apakah ini juga kategori yang boleh dikatakan mukmin sejati ke, ataupun ini hanya sebagai kata yang dikatakan dia hanya mendakwa sedangkan Islam dan agama Islam tidak membenarkan perkara-perkara serupa ini. Jadi itu soalan saya Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang yang sudi bertanya. Yalah, betul lah, hari ini ada orang kata walaupun aku nampak jahat, mulut aku laser, tapi aku solat, aku dalam hati aku baik. Jadi bagaimana Ustaz pandangan sebegini? Okey. Senyum dapat gigi tu mahal ni. Senyum dapat gigi, esok tanya lagi. Alhamdulillah. Kau nampak je aku macam ni. Mulut aku je macam ni, tapi hati aku baik. Kau nampak je mulut aku jahat, tapi hati aku baik. Tetapi berapa ramai orang yang terasa hati disebabkan mulutnya. Allah. Berapa ramai orang yang percaya cakapnya sampai jadi bergaduh di tempat lain kerana cakap dia. Berapa ramai orang yang diaibkan kerana mulutnya. Ingat, ada satu hadis Nabi SAW bahawa manusia dihumbankan. Nabi tanya, bukankah ramai di kalangan manusia yang dihumbankan wajahnya ke dalam neraka Jahannam? Hasaidu alsinatihim. Kerana hasil lidah-lidah mereka. Ada manusia yang dihumbankan ke dalam neraka Jahannam disebabkan lidah-lidah mereka. Allahu Akbar. Sebab tu berkait dengan lidah ini, berkait dengan percakapan, tadi kita sebut dah. Orang yang beriman, orang yang hati baik, natijahnya, buahnya, hasilnya, buktinya adalah pada akhlak. Akhlak ini sama ada tingkah laku ataupun percakapan.
Mana pernah kalau kita kata kita sayang pada Nabi. Bukti sayang pada Nabi ialah kita contohi akhlak Nabi. Betul. Kita contohi perkataan Nabi. Bukan Nabi tak pernah mengaibkan orang. Nabi tak pernah memaki hamun orang. Nabi tak pernah mencarut. Waliyahzubillah. Kita kata hati saya baik, iman saya takwa dan takwa. Walaupun mulut saya macam ni, walaupun saya suka mencarut, walaupun saya suka kata kat orang begitu begini, orang kata apa, mulut tak ada insurans. Tak. Iman kita bukti dengan amal yang baik. Antara amalnya ialah percakapan yang baik. Bahkan pernah Yahudi datang ucap kat Rasulullah, Assalamualaikum. Assam maknanya celaka, mati, musnah. Bila Nabi pun jawab, Waalaikum. Nabi jawab, Waalaikum. And back to you. Dan bagi kamu juga benda tu. Bila Aisyah dengar, Aisyah jawab, Waalaikumsalam wal la'nah. Aisyah jawab, ke atas kamu juga Sam tadi. Dia buat silap. Sebut Assalam, dia sebut Sam. Jadi Aisyah jawab begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Cah dah tak Cah. Jangan cakap gitu Cah. Dah Abang Mat tak dengar ke dia cakap apa kat Abang Mat tadi? Aku dengar. Dan aku dah jawab Waalaikum. Dan yang aku jawab Waalaikum itu doa aku makbul. Ke atasnya apa yang disebut tadi. Doa dia Allah tak makbul. Jadi jaga mulut kita sebagai tanda dan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah, saya dah terbiasa dah mulut macam ni. Macam mana Ustaz? Dari kecil lagi. Saya dari kecil lagi Ustaz. Kena beki lah. Kena beki. Ustaz ada memang betul. Bila Kim sebut tadi dari kecil, ada satu keluarga di kawasan pedalaman sikit lah. Dia orang ni orang yang jaga solat, jaga aurat, jaga agama. Tapi bahasa dia kasar. Di kalangan adik-beradik dengan mak ayah dia cakap, aku mung je. Aku. Jadi, satu hari, ada orang datang nak meminang kakak yang sulung, nak merisik kakak yang sulung. Mak dia pesan, Kak Long, nanti ada orang nak merisik mung, kau. Jadi, ingat, cakap lembut. Jangan cakap kasar. Nanti kau duduk kat dapur, mak cakap, mak sembang dulu, mak panggil kau, bawalah masuk kuih dengan air tu, ingat, cakap lembut. Dah mak tahu anak selalu bercakap kasar. Mak pun sembang dengan tetamu sekejap. Mak cakap, Kak Long, bawa masuk air. Lalu dengan penuh sopan, tutup aurat. Kak Long pun masuk bawa makanan. Silalah menteka darah. Menteka darah. Lembut dia cakap tu. Silalah menteka darah. Sebab mak pesan dah Kak Long cakap lembut. Yang datang nak merisik. Okey. Minum, kita orang balik dululah. Nanti kita maklum balik jadi ke tak kan. Sebab dengar silalah menteka darah. Ini masalah bila dia terbiasa menggunakan perkataan-perkataan yang kasar. Dan kita bimbang. Orang yang maki hamu, bahasa kasar, kita bimbang. Di saat-saat akhir umur dia, masa nak mati pun, kita bimbang terkeluar kata-kata kesat yang selalu bermain di bibir mulut dia. Kita baikilah. Kita baiki. Baik Ustaz, bila Ustaz sebut juga tentang baiki dari kecil ni kan, kena baiki dari kecil. Ada satu soalan yang saya fikir boleh kita kaitkan dengan jawapan Ustaz tadi, iaitu yang diajukan oleh Anna Karninah di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, adakah didikan awal oleh ibu bapa tentang disiplin diri yang tinggi mempengaruhi untuk menjadi mukmin yang hebat dan dapat memimpin keluarga ke arah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Anna Karninah atas soalan. Ya. Silakan Ustaz. Sudah pasti didikan awal memang sangat-sangat penting. Al-hifzu fis sighari kan nahti fil hajari. Ada satu pepatah Arab dia kata, al-hifzu fis sighari kan nahti fil hajari. Menghafal pada usia yang kecil seperti pahat di batu. Maksudnya kesan dia lama. Didikan dari awal. Ada ibu-ibu yang bagus. Bukan saja dia didik anak, tapi dia ajak anak-anak menonton rancangan agama. Lepas tu ada tu
Mak Ngah, apa khabar? Mak Endak pakai baju pink hari ni. Mak Teh, Mak Long kita ada tu. Itu pakai baju hijau, tu pakai kain batik. Dia bukan saja dia menonton rancangan agama, tapi dia mengajak anak-anaknya duduk sekali. Ini salah satu bentuk didikan. Memang pasti zaman yang mencabar kita berada di akhir zaman. Tambah lagi anak-anak kena belajar online sekarang. Ada sekolah-sekolah yang terpaksa tutup. Tu cabaran nak didik juga. Cabaran nak mengatur masa mereka di rumah. Supaya tak terlara, tak pergi kepada benda yang tidak berfaedah, yang beri kesan pada akhlak dia. Jadi memang, dan itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Mak ayah lah yang nak bentuk mereka ke arah nak jadi Yahudi ke, nak jadi Nasrani ke, nak jadi Majusi ke, atau nak jadi insan yang hebat imannya, yang kuat imannya. Cumanya antara cara nak mendidik anak-anak ini banyaklah. Rasulullah ajar tanamkan keimanan, ajar bab salat. Tapi antara perkara yang sangat penting, ibu bapa kena ingat, dan ni saya pun nak peringat diri saya sendiri juga, action speak louder than word. Perbuatan kita memberi kesan pada anak-anak lebih daripada apa yang kita cakap. Kita cakap, azan pergi semayang, kita duduk main telefon lagi. Anak tengok je, so kita pergi semayang, ayah main telefon lagi. Mak duduk tengok TV lagi. Maghrib dah pergi semayang, mak tengok drama lagi. Jadi ia memberi kesan. Nak didik, ya kita beritahu. Tetapi tindakan, perangai kita, percakapan kita memberi kesan yang sangat hebat pada anak-anak. Kalau ada mak sikit-sikit, Allahu Akbar, anak akan terkesan. Betul. Kalau ada ayah yang habsyu, alhamdulillah, mak pula yarhamkallah, anak-anak akan terkesan. Betul. Kan? Jadi betul, didikan masa kecil sangat hebat kesannya, dan antara cara mendidik yang hebat kesannya, tunjuk contoh. Allah Akbar. Saya agak tertarik dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz bacakan tadi, kullu maulud yuladu 'alal fitrah, yang bahawasanya anak kita ini lahir dalam keadaan bersih fitrah. Mak ayahlah yang bentuk sama ada nak jadi orang Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Maknanya hari ini yang kita salahkan orang, Ustaz, kenapalah anak aku jahat ni, sebab dia kawan dengan ni lah, sebab engkau ni lah. Mungkin tengok diri kita balik, hasil didikan kita dulu bagaimana, mungkin kita boleh betulkan balik, insya-Allah. Ada juga, dia tak nafikan. Okey, ada juga pengaruh kawan, pengaruh luaran. Ya, betul. Sebab tu bila kita bincang bab pendidikan ini, ada pengaruh dalaman. Ya, betul. Ada pengaruh luaran. Itu pun tidak dinafikan. Sebab itu tugas amar makruf nahi mungkar, masyarakat kena mainkan peranan. Kerajaan perlu mainkan peranan. Kalau kita didik sangat baik dah kat rumah, tapi bila dia keluar dari rumah, adanya pesta-pesta maksiat, ada hidup bebas, itu pun masalah, problem juga. Betul. Jadi ada faktor dalaman, ada faktor luaran, yang semua pihak perlu mainkan tanggungjawab masing-masing. Maknanya hari ini kalau mak ayah pun jaga di rumah, kalau di luar mungkin tak dapat dijaga, masyarakatlah main peranan di situ, insya-Allah. Baiklah, soalan seterusnya yang diajukan oleh sahabat kita, Mal WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah seorang mukmin yang tidak hanya taat melaksanakan ibadat wajib saja, tapi turut menjaga hubungan sesama manusia, boleh dianggap seorang mukmin yang hebat? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Mal WKN atas soalan. Bagaimana Ustaz? Sebab tu dalam Islam kita ada sebut hablum minallah wa hablum minan nas. Dipanggil apa benda tu? Horizontal dengan vertical. Hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Sebab tu dalam Islam dia ada hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-dua ni kena jaga seiring. Kalau ada orang tu dia kata saya jaga hablum minallah, dia jaga solat, dia tahajud, dia berzikir, baca Quran, kucing dia biar berak kat rumah jiran. Tai kucing jiran duk tengok, stres jiran. Betul. Mana dia tak jaga hablum minan nas. Kan? Dia jaga dah hubungan dengan Allah, jaga solat, tapi dia dengan adik-beradik, dengan ipar duai, dia begitu sombong. Asyik tunjuk kereta besar dia je.
Hutang je pun. Tu pun pakai masa balik kampung. Masa duduk KL naik motor je kerja. Kan? Sombong, ego sama-sama adik-beradik. Dia rasa dia jaga dah hubungan dengan Allah. Ini masalah. Dan ada orang, Allahu Akbar, kita jumpa. Dia ni very communication skill dia sangat hebat. Dia menghargai orang, dia senyum, dia pandai bersembang, pandai bergurau. Orang ni dia bergurau begini, orang dia sangat baik. Kalau kat office tu, bagusnya dia, ringan tulang, suka tolong orang. Semayang malas. Situ pula Solatnya ponting. Allah. Dia baik, suka tolong orang. Tapi bab semayang, datang bulan, dia berjanggut misal habis datang bulan sama berat. Kan? Maknanya dia bermasalah dengan Allah. Ini lagi berat. Sebab tu dalam Islam, orang mukmin dia jaga hubungan dengan Allah, dia jaga hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah yang sempurna. Orang yang jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, walaupun dia miskin, hidup dia bahagia. Betul. Walaupun pangkat dia biasa-biasa, hidup dia tenang. Betul. Ada orang dia cari, sebab apa hati saya tak tenang, Ustaz? Saya gaji besar. Betul. Orang tak ada duit sekarang ni, saya relax je. Saya tak ambil pun moratorium. Saya boleh bayar lebih lagi, Ustaz. Full settlement dah. Tapi hati saya tak tenang. Sebab dia jaga yang hubungan dengan manusia je. Dia tak jaga hubungan dengan Allah. Rupanya banyak perintah Allah yang dia langgar. Banyak hak yang Allah Ta'ala suruh dia buat, dia tak buat. Ini masalah. Jadi, dalam Islam tadi dia tanya tentang hubungan dengan manusia, kita kena jaga dua-dua. Betul. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maknanya hari ini kita kena raikan dua hubungan. Yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Saya kena seimbang. Jangan lebih Allah tapi tak jaga manusia. Jangan lebih manusia tapi tak jaga Allah. Makna kata dua-dua kena ada. Allah kena lebih lah. Kena lebih lah. Allah kena lebih. Tapi kerana Allah yang perintah kita jaga hubungan dengan manusia, kita jaga hubungan manusia. Supaya Ustaz betulkan. Kalau tak jadi isu ni Ustaz. Viral pula apa ni. InsyaAllah. Baiklah, kita ada soalan seterusnya. Muhammad Izzuddin dari Facebook, soalannya, Assalamualaikum Ustaz Said Nur Hisham, Da'i Hakim, kru-kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, Al-Quran banyak membicarakan golongan orang yang beriman, khususnya dalam menceritakan sifat seorang mukmin yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Adakah orang mukmin yang hebat menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang lara? Mohon pencerahan Ustaz. Pasimah Kelantan. Kelantan pula Ustaz. Allah. Tengok dia tulis nama Izzuddin. Izzuddin. Terima kasih Izzuddin. Comel soalan ni. Ya. Dalam Quran dia kata banyak cerita sifat orang beriman, kena buat ni, kena buat ni. Jadi adakah orang mukmin yang hebat dia menjauhkan diri dia daripada perkara yang lara? Ada juga ayat Quran yang sebut. Wa hum 'anil laghwi mu'ridun. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala baca terang sifat-sifat qad aflahal mu'minun, berjaya orang-orang yang beriman, ada sifat-sifat amal soleh, antaranya disebut juga sifat orang beriman yang hebat imannya, anil laghwi mu'ridun. Daripada perkara-perkara lara dia ni berpaling. Bukan saja dalam Quran, dalam hadis Nabi pun sebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tak ada faedah untuk dia. Allahu Akbar. Cabaran kita zaman sekarang. Susah. Kejut tidur kaih dulu, kaih. Tahu tak kaih? Ada. Skru. Mak saudara saya kata orang sebut, pagi-pagi duk kaih dah, duk main kaih. Tak semayang lagi pun. Orang azan tadi duk kaih lagi, kaih. Scroll sekarang ni. Scroll. Kerja dia. Dia tengok Instagram orang, tengok Facebook orang, berjaya dia ni bisnes. Dia ni dah bercerai dengan girlfriend. Cerai dengan girlfriend, tak kahwin. Dia scroll kerja dia. Adakah ini berfaedah? Saya tak kata scroll tu salah. Kalau scroll dia cari mana, tanyalah Ustaz. Terlepaslah nak tengok hari ni. Dah save dah kat Facebook, tanyalah Ustaz. Nak tengok yang semalam punya tajuk. Bolehlah scroll. Tapi orang beriman anil laghwi mu'ridun. Perkara-perkara lara dia mengelak, dia berpaling.
dia tinggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada agamanya. Saya tak kata media sosial ni salah, tapi yang lara itu salah. Kalau dia cari dalam media sosial cara yang baik, yang memberi nasihat, yang memberi motivasi untuk hidup, untuk bisnes, silakan. Dia tinggalkan perkara lara. Dahlah kerja sekarang ni bisnes kurang. Gaji pun semakin kurang. Dapat duit gaji beli rokok lagi. Itu kan saja tak berfaedah. Membahayakan diri, bahayakan isteri dan anak-anak. Orang beriman, dia akan tinggalkan perkara-perkara yang lara ini. Allahu Akbar. Adakah anda orang yang beriman? Kalau anda orang beriman, akan meninggalkan segala perkara-perkara yang Allah larang. Baiklah, Tanyalah Ustaz akan berakhir di TV3 di sini, tetapi teruskan menonton siaran tambahan lagi 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik hadis, iaitu mukmin yang hebat bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Jadi kepada anda yang ingin ajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1233-6480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan sekitar tajuk kita pada pagi ini, iaitu mukmin yang hebat. Baiklah, kita meraihkan soalan seterusnya yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Izzara, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk menjadi seorang mukmin yang hebat tatkala dahulu beliau pernah berada di zaman kisah silam yang jahil ilmu dan untuk kembali berubah ke arah kebaikan? Namun apabila seseorang itu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, kadang-kadang banyak ujian melata akan hadir. Dan bagaimana untuk kuat dan istiqamah dalam keimanan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Silakan Ustaz. Ya, berkenaan soalan yang ditanya oleh Izara tadi tu, saya teringat kisah-kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, teringat kisah Hamzah bin Abdul Muttalib, teringat pada Ikrimah bin Abi Jahal, teringat pada Abu Sufyan, Khalid Al-Walid. Nama-nama yang saya sebut ini, mereka ini bukan sahaja jahil tentang Islam. Mereka ini adalah musuh-musuh Islam, menentang Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bawa pedang. Nak orang jumpa tengah jalan, nak pergi ke mana? Aku nak cari Muhammad. Aku nak penggal leher Muhammad. Lalu sahabat yang jumpa, sahabat kata, balik kat rumah dulu. Kat rumah kamu tu dah ada orang yang pengikut Muhammad. Bila dia balik, dia dengar adiknya Fatimah sedang baca Quran dengan suaminya Sa'id ibn Zaid. Dan ketika itu Khabbab ada sekali tengah mengajar Quran. Tapi bila dengar Sayyidina Umar balik, dia orang ni pun sembunyi. Lalu Sayyidina Umar tanya, panjang kisah Islam. Dia masuk Islam. Kemudian dia dengar baca ayat surah Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bila masuk Islam, Sayyidina Umar jumpa Rasulullah SAW. Dia menarik, Sayyidina Umar pergi jumpa Abu Jahal. Dia beritahu ke musyrikin Mekah, aku masuk Islam dah. Maknanya declare taubat tu. Dia kata tak ada kan? Bila nak bertaubat,
nak tinggal zaman jahiliah. Ustaz, saya larut, saya jahil. Declare taubat kita. Supaya kawan-kawan lama ni tahu. Ya. Ustaz, bila kawan lama tahu dia perli pula kita, Ustaz. Alah, poyalah. Kau nak jadi baik. Berapa lama sangat boleh tahan. Dia pelekeh kita. Pada ketika itulah, tadi soalan tanya, macam mana nak istiqamah. Setelah, ialah kita sebut dah cari ilmu, duduk majlis ilmu, cari majlis-majlis bersama para ulama. Dan satu perkara yang penting lagi, bahasa sekarang disebut circle. Cari circle baru. Ya. Bulatan apa Ustaz? Bulatan apa? Cari kawan-kawan baru. Sibukkan diri kita beraktiviti dengan kawan-kawan baru. Ya. Ustaz, saya cameraman, saya suka ambil gambar. Selama ni duduk ambil gambar orang seksi je Ustaz. Teruskan skill kita bersama cameraman, ambil pemandangan laut, hutan, ambil pemandangan yang indah, boleh jual pula gambar dia sebab skill dia ada. Cari seka-seka yang baik. Ustaz, saya suka hiking. Silakan. Tapi selama ni saya duduk hiking dengan yang pakai seksi. Point. Pakai point. Pakai seksi. Teruskan hiking. Tapi cari sahabat-sahabat yang tutup aurat. Ya. Sahabat-sahabat yang jaga akhlak dalam berhikingnya. Cari circle baru. Tadi sebab dia tanya tadi, dia nak bertaubat, nak berubah. Tapi datang dugaan-dugaan apabila dia masih bersama dengan circle lama. Kawan-kawan lama yang akan masih membawa aura-aura negatif. Yang akan perli, yang akan pengaruhi. Kau dah berhenti rokok. Tak apa, aku infak rokok. Infak. Bagi rokok free lagi, aku infak lagi. Sebab dia masih duduk lagi. Ustaz, tapi saya kena putus silaturahim ke? Tak, bukan nak suruh putus silaturahim. Cari sahabat-sahabat yang baik. Kita bukannya nak. Dan jangan sekali-kali kita memandang hina pada sahabat lama kita. Jangan. Aku dah baik. Oh, dia masih berat lagi, berat. Jangan. Kita kena ada perasaan sayang pada sahabat lama kita. Kalau kita antibody dah kuat, nak cuba tarik dia, silakan. Kalau rasa antibody kita tak kuat, duduk dengan baik-baik dulu dan jangan lupa mendoakan sahabat kita tadi. Jangan hina. Jangan ada dalam hati, aku dah baik sekarang, dia berat. Jangan. Itu masalah problem juga. Jadi begini, ini perkara ini akan membantu kita untuk istiqamah. Dan sudah pasti jangan lupa kita berdoa, meminta kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadirkan dalam diri kita ini insan-insan yang akan bantu kita untuk istiqamah. Bukan kita saja minta, ya Allah bagi kita istiqamah. Tapi ya Allah, hadirkan dalam hidupku ini sahabat-sahabat, insan-insan, ataupun mungkin kalau bujang lagi pasangan hidup yang akan bantu diriku untuk istiqamah dalam ketaatan, dalam keimanan ini. InsyaAllah Allah akan bantu. Baik, jadi lakukan dua perkara ini. Yang pertama, kita cari kawan yang baru, dan yang kedua, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kekal dalam amal kebaikan, insya-Allah. Baiklah, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Eji Syam bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Syed Noh Hisham dan Hakim penerbit dan kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dari Al-Fadhil Ustaz mengenai persoalan saya ini, iaitu apakah benar sesuatu musibah, nikmat dan ilmu menjadi pengukur nilai kepada kehebatan seseorang mukmin? #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Eddie Syam atas soalan. Ukuran iman kita, bila berlaku musibah ataupun nikmat, ukuran iman kita kat mana? Tindak balas kita itu. Ukuran iman, apakah tindak balas kita? Sebab tindak balas itu berdasarkan iman ataupun nafsu. Tindak balas ketika musibah, dia jadi putus asa, menyalahkan takdir. Kenapa asyik saya saja? Kenapa Allah tak sayang kat aku? Menyalahkan Allah. Jadi sebab tu kita nak ukur iman, ialah apa respon kita terhadap perkara yang berlaku. Ketika dia dapat nikmat, ketika bisnes dia, orang semua nak, orang down bisnes, orang paling kurang dapat bertahan. Tapi tiba-tiba sale dia naik. Sebab dia jual glove. Kan? Dia berniaga jual obat. Jadi obat dia laku sekarang, pharmaceutical kan, dalam bidang ubat. Jadi ketika itu
Apa tindak balas dia terhadap nikmat tadi ketika sale dia naik? Bersyukur ke tidak? Kalau bersyukur, di situ ukuran iman. Ketika kena musibah, dia kembali pada Allah tak? Kalau dia kembali pada Allah, di situ ukuran iman. Satu lagi apa tadi? Ilmu. Musibah, nikmat, ilmu. Ketika dia dapat ilmu, dia beramal tak dengan ilmu dia? Di situlah ukuran iman. Na'udzubillah wal'iyadzubillah, kita ada ilmu, kita tak beramal dengan ilmu tersebut. Allahu Akbar. Petah lagi, kita ada ilmu, kita ajak orang buat baik, kita tak beramal dengan kebaikan, kita ajak orang tu. Allahu Akbar. Ini peringatan pada kita lah, para ustaz, para pendakwah ni. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita harap para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, tolonglah juga doakan untuk kami ni. Kita ni orang muda, remaja lagi. Tolonglah doa untuk anak-anak juga. Ni pun anak-anak juga ni. Ramai bonda-bonda kita, ayahanda kita sedang menonton. Tolong doa juga pada para pendakwah, terutamanya kami yang muda-muda lagi ni. Semoga Allah Ta'ala kuatkan iman kami. Amin. Banyak dugaan. Pendakwah pun ada dugaan juga. Dia mula-mula telefon nak tanya soalan. Lepas kita jawab soalan, cantiklah baju Ustaz. Itu masalah problem lah juga tu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawapan. InsyaAllah kita nak berehat seketika Ustaz dan sedang penonton kembali selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Banyak yang telah Ustaz kongsikan kepada kita, tinggal kita nak amalkan dan kita sebarkan. Jadi yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekanlah butang share. Iyalah, kita nak cakap macam Ustaz tak pandai. Akak da'i kalau nak cakap, nak ceramah memang tak pandai. Tapi kalau membawa, insya-Allah bolehlah sikit-sikit. Jadi kita boleh tekan butang share untuk kita sebarkan kepada mereka yang lain. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan di pagi ini. Soalan dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Semoga dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah sudah dianggap mukmin yang hebat jika merasakan diri sendiri sudah cukup hebat berbanding orang-orang di sekelilingnya walaupun amalannya biasa-biasa saja? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih disebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bila kita buat ibadah dalam bab-bab solat, dalam bab puasa, dalam bab haji sendiri, maka tadi sebut biarlah kita ada satu rasa bimbang, takut-takut amalan kita ini tak sempurna. Itu setelah kita berusaha lah. Kita berusaha buat yang rukunnya, sunatnya, kita buat yang terbaik dah. The bestest. Betul tak? Kan? The most bestest. Jadi dia buat yang terbaik dah. Tapi kata Imam Ghazali, kena ada rasa bimbang, takut-takut tak sempurna. Bimbang, takut-takut tak lengkap. Jadi itu akan mendorong kita untuk top up lagi dengan amalan-amalan sunat yang lain untuk menyempurnakan. Jadi soalan Pak Suramli tanya tadi, dia bukan ada rasa bimbang, takut tak sempurna. Tapi dia ada rasa dia lebih pada orang lain.
Jangan ada perasaan ini. Ini salah satu penyakit yang disebut ujub. Wal'iyadzubillah. Ujub. Syok sendiri. Syok sendiri. Dia rasa dia, jangan. Kita biar ada rasa kita ni kurang, tetapi tidak sampai kita putus asa dengan Allah. Ini di dalam bab al-khawfu war-raja. Kita takut tak sempurna, tapi kita mengharap Allah terima. Dan kita berusaha untuk buat yang lebih baik. Kita jangan rasa kita lebih. Jangan. Tapi kita bersyukur bila kita buat ketaatan, itu okey. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita rasa Allah, alhamdulillah aku dapat duit gaji walaupun tak banyak, aku boleh bersedekah. Kita bersyukur dengan kebaikan kita buat, boleh. Tapi kita rasa aku lebih baik pada orang lain, jangan. Dan jangan sampai kita putus asa dengan amalan tersebut. Jadi di situ kita akan jadi bersemangat untuk perbaiki lagi. Antara yang dipesan oleh para ulama, bila kita jumpa orang tua, kita tengok Allah tua dah, dia ni mesti banyak dah amal soleh dia buat. Sebab umur dia lama dah dia hidup, mesti lagi banyak amal soleh dia buat nak banding dengan aku. Bila kita jumpa orang tua, pakcik ni mesti banyak amal sunat banding dengan aku. Sebab dia tua dah, banyak amal soleh. Itu cara kita nak ajar hati. Bila kita jumpa orang yang lebih muda daripada kita, Allah mudanya lagi dia, kurangnya dosa dia nak banding dengan aku. Itu jumpa orang yang muda. Kan? Ini cara kita nak latih hati. Tapi yang soalan Pak Su tanya tadi, dia rasa dia lebih baik pada orang lain, sedangkan dia tak ada amalan istimewa pun. Janganlah. Jangan kita ada rasa sedemikian. Kalau kita rasa bersyukur dengan amal soleh kita buat, itu alhamdulillah. Allah Akbar. Maknanya hari ini kalau boleh kita kena risau, takut-takut amalan kita Allah tidak terima. Kita fikir diri kita sendiri, insya-Allah. Baiklah. Betul. InsyaAllah kita ada soalan seterusnya daripada Mak Etun. Cik Tun kita, Mak Etun kita bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga berada dalam rahmat Allah. Amin. Orang dulu-dulu ilmunya sedikit tapi amalannya banyak. Orang sekarang ilmunya banyak tapi amalannya sedikit. Pertanyaan saya, jika seseorang mukmin yang hebat, banyak ilmunya, dia tidak amalkan, adakah dia boleh digelar seorang mukmin yang hebat? BT JK. Terima kasih Mak Eton Pokok Mangga Melaka. Terima kasih Mak Eton dari Melaka yang sudi bertanya. Terasa Ustaz Terasa. Terima kasih Mak Eton. Orang Melakau. Melakau. Bawah pokok manggau tu. Jadi betul tu, orang dulu mereka beramal. Mereka banyak amal. Tapi sebenarnya kalau banyak ilmu dan banyak amal, itulah mukmin yang hebat. Betul. Dia ilmu tak berapa banyak, tapi ilmu yang dia ada itu dia betul-betul beramal, itu mukmin. Satu masalah. Ilmu dia tak ada dan tak nak belajar, tapi dia suka beramal. Ini sedikit yang kena perbaiki. Sebab amalan adalah berdasarkan ilmu. Kesempurnaan amalan adalah berdasarkan keikhlasan dan ilmu. Supaya dia buat amal itu sempurna. Kalau tak ada ilmu langsung, jadi tak sempurna juga amal. Betul. Tapi yang Mak Eton sebut tadi saya faham sangat. Maknanya orang dulu, dia ilmu dia tak banyak. Dia ada sikit, tapi yang sikit itu dia beramal sungguh-sungguh. Dan inilah keadaan para sahabat Nabi. Ta'allamna ayatan minal Quran, para sahabat, mereka belajar satu ayat, baca, amal, baru belajar ayat lain. Allahu Akbar. Mereka beramal. Kan? Dan kita bimbang betul lah yang Mak Eton kata, orang yang ada ilmu tapi tidak beramal, wal-iyazubillah. Itu pun soalan yang akan ditanya di hari akhirat nanti. Apakah kamu beramal dengan ilmu yang kamu perolehi? Lagi kita bimbang, takut kena perangai sebagaimana golongan al-maghdubi alaihim, golongan Yahudi. Mereka ada ilmu, mereka tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beramal dengan ilmu. Mereka tidak ikut Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu tapi tidak pegang dengan prinsip ilmu, lawan prinsip ilmu dia sendiri. Ini perangai Yahudi, golongan al-maghdubi alaihim wal iyad billah. Allahu Akbar.
Jom kita jadi golongan yang berilmu dan golongan yang beramal dengan ilmu, insya-Allah. Baiklah, ada satu soalan lagi yang diajukan oleh Saihidah Mamat di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu kenapa umat Islam sekarang terlalu lemah berbanding pada zaman Rasulullah dan bagaimana ingin menjadi mukmin yang hebat. Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih kepada Saihidah atas soalan. Saya tak ingat, tak silap saya ungkapan Al-Imam Malik rahmatullah alaih, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. La yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha ay al-ummah. Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi kuat akhir ummah ini melainkan dengan apa yang umat dulu jadi kuat disebabkannya. Maksudnya, kalau umat dulu mereka kuat kerana kuat imannya. Mereka kuat kerana beramal dengan Qurannya, dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya menyebabkan mereka kuat. Bergantungan dengan Allah, ketaatan menyebabkan datang pertolongan Allah. Maka kalau umat Islam di akhir zaman ini nak kuat, dia mesti kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada berbeza pendapat, berbeza pandangan, maka kembalilah kepada rujukan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesatuan, keharmonian, bersatu padu ummah berdasarkan panduan Quran dan hadis, ummah itu akan jadi kuat. Tetapi kita kena ingat, musuh Islam akan sentiasa berusaha untuk pecah belahkan kesatuan ummah. Golongan munafikin yang ada kepentingan duniawi, mereka akan berusaha untuk timbulkan isu-isu supaya ummah tak boleh nak bersatu. Sebagaimana munafik di Madinah. Munafik di Madinah melihat Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni sama-sama Arab, cuma puak-puak lain. Mereka kerja bergaduh, berperang saja. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah membawa satu permuafakatan yang baik. Lalu orang Aus Khazraj berbaik, Muhajirin berbaik, menguatkan ummah berdasarkan panduan didikan Rasulullah. Orang munafik yang ada di celah-celah ni, mereka akan tembak isu-isu supaya Aus dan Khazraj yang dulu bergaduh, sekarang dah berbaik, munafik nak mereka bergaduh balik. Jadi soalan tanya tadi, bagaimana nak menguatkan ummah akhir zaman, mestilah dengan apa yang menguatkan ummah di awal zaman Islam dulu, kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang akan kuatkan iman mereka, insya-Allah. Jom sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang kuat seperti umat sahabat yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan tentang tajuk kita pagi ini, Ustaz. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu pernah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu misi merisik keadaan musuh. Dia ditangkap, dia dijual dan dia dibeli oleh ahli keluarga Harith bin Amir. Harith bin Amir ni dibunuh oleh Khubayb dalam perang Badar dulu. Dia keluarga dia beli Khubayb untuk balas dendam. Dia seksa Khubayb, dia seksa. Dia penjarakan. Masa dia kurung tu heran yang kurung dia sebab ada buah anggur. Sedangkan dia di penjara. Ini karamah yang Allah beri. Lalu ketika dia diseksa, Khubayb ditanya, "Mahukah kamu? Kamu sekarang diseksa di sini disebabkan kamu ikut Muhammad. Nak tak kita ganti Muhammad di tempat kamu sekarang? Kamu bebas." Lalu Khubayb radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tak rela. Aku di tempatku bersenang lenang dengan anak isteriku. Muhammad terkena duri satu pun aku tak rela. Mana aku tak nak, aku ni okey, Muhammad kena duri." Itu bukti iman dan kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Sufyan masa tu tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan pernah dengar macam tu. Abu Sufyan kata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu ahadun ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tidak pernah melihat seseorang yang dikasihi oleh seorang yang lain sebagaimana kasihnya para sahabat Muhammad kepada Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil daripada iman mereka. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sebarang musibah ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesilapan, ketelanjuran kami ya Allah. Janganlah kau turunkan murka-Mu kepada kami ya Allah. Amin. Ya Allah, selamatkanlah kami, ahli keluarga kami dan negara kami daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Amin. Kembalikanlah kami dalam keadaan ketenangan hidup kami ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan kepada yang sedang positif COVID ya Allah. Kurniakanlah kesabaran kepada ahli keluarga dan masyarakat sekeliling ya Allah. Jauhkanlah kami dan anak-anak serta sahabat andai kami daripada dijangkiti oleh COVID-19 ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, lontarkanlah iman yang sempurna ke dalam hati-hati kami ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar ya Allah. Rezekikanlah kepada kami sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang akan mendorong dan membantu kami untuk sentiasa istiqamah pada jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Buat anda, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita iaitu Da'i Anas dan juga panelnya Ustaz Ahmad Fawaz Fazil dengan topik fiqh forensik bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, terbang tinggi burung helang, menjunam turun menangkap ikan. Mukmin hebat, hati tenang, tinggal larangan, patuh Tuhan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.